Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak yang disayangi Allah, semoga bertambah-tambah keberkatan ilmu kita, bertambah-tambah ilmu kita. Baiklah anak-anak yang disayangi Allah, kita teruskan saja pelajaran kita bab jenazah. Bila sebut bab jenazah, matinya seseorang itu, setelah matinya seseorang itu, maksudnya rohnya keluar daripada jasadnya, maka jadilah ia jenazah. Bila sebut ia jadi jenazah, wajib ke atas orang yang hidup, wajib ke atas orang yang hidup melakukan 4 perkara. Pertama, dimandikan si mati. Lepas dimandikan, dikapankan si mati. Lepas dikapankan si mati, disembahyangkan si mati. Dan akhirnya dikebumikan semati. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, perkara yang wajib yang ketiga iaitu disolatkan si mati. Bila sebut disolatkan si mati, memang anak-anak telah nampak kan? Memang telah jelas anak-anak nampak bila ada berlakunya kematian, ada orang-orang yang menyembahyangkan si mati. Ada orang-orang yang menyembahyangkan si mati. Cuma hari ini Ustazah nak ajak, Ustazah nak berpesan anak-anak selepas belajar bab solat jenazah ni, marilah anak-anak jadi pengikut untuk melakukan solat jenazah ini. Cuba kita tengok hadis ni yang menegaskan, yang menjelaskan apa dikata. Mari kita tengok hadis ini. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang lelaki muslim yang meninggal dunia maka didirikan solat ke atas jenazahnya oleh seramai 40 orang lelaki yang tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, melainkan dengan perantaraan mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat ke atas jenazah itu. Apa maksud syafaat? Syafaat ni diberi pertolongan. Diberi pertolongan kepada siapa? Diberi pertolongan kepada jenazah. Diberi pertolongan. Azab Allah tu pedih. Jadi berkat kita melakukan solat jenazah tu, kenalah lebih daripada 40 orang, baru si mati tu dapat syafaat, dapat pertolongan. Inilah Ustazah nak berpesan, mari kita rebut, mari kita buat. Jadi bila sebelum kita nak pergi rumah semati, Ustazah berpesan, ambil wuduk, siap-siap. Kenapa? Kerana bila sampai masa nak sembahyang, sudah tidak ada masalah. Kita terus bangun untuk dirikan solat sunat jenazah. Jadi kalau kita suka ataupun menjadi tabiat kita masa kita hidup, ada saja si mati, kita pergi dan kita iringi dengan solat sunat jenazah ni, maka tak mustahil, tak pelik bila kita mati nanti, masyarakat setempat berebut-rebut untuk mendirikan solat untuk kita. Masya Allah, jadi kita rebutlah, kita rebut syafaat, sebab azab kubur ni pedih, sakit. Jadi berkat ada orang mendirikan solat jenazah lebih daripada 40 orang, kita mendapat keringanan di dalam kubur. Masya Allah. Jadi hadis ni jelas. Yang kedua, apa lagi murid-murid kena tahu? Tengok pula muka surat yang ke-60, syarat dia. Bila kita nak solat jenazah, anak-anak kena tahulah syarat sah solat jenazah tu. Tengok, ini kena dihafal lah.
kena dibacakan dengan lancar, kemudian diingatkan, tulis balik. Tengok apa syarat dia, suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau perempuan yang datang haid dan nifas, dia tidak boleh lah sembahyang solat sunat jenazah, menutup aurat dan menghadap kiblat. Lepas tu mayat sudah dimandikan dan dikafankan. Jadi pastikan dululah, ni terutama orang yang nak solat ghaib lah, solat jenazah ghaib. Jadi kalau dia memang ada di tempat tu, jelaslah dia boleh tahu kan. Jadi yang nak sembahyang solat sunat ghaib ni, dia telefon dah dulu, WhatsApp dah dulu, pastikan dulu dah berlaku si mati ni, dah dimandikan dan dah dikafankan. Seterusnya syarat sah solat jenazah, mayat tu orang Islam. Seterusnya apa lagi? Bukan mayat yang mati syahid, sebab mati syahid ni dia terus tanam dengan pakaian-pakaian dia yang berlumuran darah. Jadi syarat sah dia, dia bukan mayat yang mati syahid. Seterusnya mayat diletakkan di hadapan, kecuali mayat yang gaib. Maknanya bila nak sembahyang, pastikan jenazah tu kena berada di depan makmum. Di depan, maksudnya jenazah tu di depan orang yang nak sembahyang. Bukan diletakkan di tepi kiri kanan, bukan. Di belakang, bukan. Dia kena dudukkan di hadapan. Sebab ini syarat sah. Sebab ini syarat sah. Jadi syarat ni, anak-anak kena baca kasih lancar, baca kasih lancar dan dihafalkan, Okey, seterusnya haram solat ke atas orang yang bukan Islam. Seterusnya yang ketiga, haram solat jenazah ke atas orang yang bukan Islam. Jadi janganlah kita pandai-pandai pula, jangan pula kita pandai-pandai. Contoh kita baru masuk Islam, mak ayah kita belum Islam, kita pula nak pergi mandikan, haram perbuatan tu, jangan. Jadi tengok, haram solat jenazah, haram solat jenazah ke atas orang yang bukan Islam. Jenazah mestilah seorang yang beragama Islam, kerana jenazah orang yang bukan Islam, yakni kafir, haram disolatkan ke atasnya. Hal ini berpandukan firman Allah. Bila sebut firman Allah, ini ayat Quran lah. Ayat Quran lah yang kita kena patuhi lah. Ini jelas bila sebut ayat Quran. Tengok apa ayat Qurannya, arti dia, dan janganlah kamu sekali-kali mendirikan solat ke atas jenazah seorang yang meninggal dunia antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kufur, yakni kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan sesungguhnya mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi ayat Quran ni jelas. Jadi haramlah perbuatan kita kalau kita buat juga. Seterusnya muka surat yang seterusnya, ghaib, solat sunat. Solat sunat ghaib. Kamu tengok muka surat, hilanglah pula. Mana ni? Hilanglah pula muka surat 62. Kamu boleh tengok buku kamu, hilang pula ni muka surat 62. Solat sunat ghaib. Okey. Tulah tengok sunat ghaib. Apa hukum solat sunat ghaib? Harus. Apa hukum solat sunat ghaib? Diharuskan solat jenazah ghaib ke atas jenazah yang tidak ada bersama jamaah ketika solat dilakukan. Hadis ni jelas, semasa berlakunya kematian seorang raja, Raja Najasyi. Cuba tengok hadis ni. Pada
hari berlakunya kewafatan Najasyi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang kemangkatannya kepada orang ramai dan menyeru orang ramai supaya pergi ke musalla. Ke musalla. Apa tu musalla? Musalla adalah tempat mengerjakan solat, kemudian menyusun mereka dalam saf-saf, lalu mendirikan solat jenazah dengan takbir sebanyak 4 kali takbir. Jadi macam ni, kalau berlakulah ya, contoh ada saudara mara kita belajar di Mesir contohnya, berlaku kematian kat sana ya. Jadi kita ni dekat Labuan, bolehlah nak melakukan solat jenazah ghaib. Kenapa? Rasulullah pernah buat. Seterusnya, hendaklah jenazah itu telah dimandikan atau ditayamumkan bagi jenazah yang sukar dimandikan. Kerana jenazah yang belum dibersihkan tidak harus disolatkan ke atasnya. Jadi kena tahu dululah, pastikanlah jenazah tu dah dimandikan, dah ditayamum. Jadi barulah boleh kita melakukan solat ghaib. Seterusnya, muka surat yang ke-63, jenazah di hadapan ya. Anak-anak kena tahulah ya, ni ilmu yang kena tahu. Hendaklah jenazah itu berada di hadapan para jemaah yang akan mengerjakan solat ke atasnya. Maka tidak sah solat yang dikerjakan sekira jenazah diletakkan di belakang para jemaah. Jadi jelaslah anak-anak kena tahu benda ni. Memang tak pernah lah berlaku kan. Cuma kita tak tahulah akhir-akhir zaman ni macam-macam bila tak ada ilmu kan. Jadi sekarang ilmu yang anak-anak dah tahu, jenazah kena letak di hadapan imam. Jenazah tu kena ada di depan ya. Baiklah, seterusnya, hendaklah jenazah itu bukan dari orang yang mati syahid kerana peperangan menentang orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan. Ini dia punya hadis dia. Orang yang mati syahid dia tak perlu lagi disembayangkan. Ni dia punya buktilah hadis dia. Apa dia kata? Kebumikanlah mereka dengan darah sekali, yakni syahidal ahad, dan tidak perlu dimandikan mereka. Inilah ya, murid kena tahulah ya, orang yang mati syahid dia tidak perlu disembahyangkan. Bukti dia, ini hadis dia. Seterusnya, hendaklah anggota jenazah yang disolatkan itu merupakan bahagian anggota yang terbesar. Apa maksud dia? Contoh berlakunya kapal terbang terhempas. Dulu-dulu kita pernah dengar kan. Jadi anggota mayat ni berkecai. Tahu berkecai? Habis berkecai tu dah tak nampak lagi anggota. Mungkin jumpa kuku, mungkin jumpa jari. Jadi kalau jumpa jari, jumpa kuku, dah tidak dituntut untuk orang yang hidup melakukan solat sunat jenazah. Kalau betul nampak jasad dia tu penuh, ketika itulah kita nampak jasad dia besar penuh, ada nampak, boleh disembahyang, dituntut untuk sembahyang. Kalau tak nampak dah, itulah Ustaz kata tadi, tinggal sikit dia, tinggal jari dia, tinggal jari kuku, yang tu tidak dituntutkan, tu maksud. Seterusnya, bagi anak yang meninggal kerana keguguran, sekiranya ketika keluarnya itu terdengar suara tangisan dia, dia keluar, dengar suara dia menangis, keluar kan suara dia, dengar jelas kan, dengar, menunjukkan dilahirkan dalam keadaan hidup dan wajib disolatkan ke atasnya. Jika anak yang baru lahir, kamu pernah juga dengar kan, jiran-jiran mungkin, adik-beradik kamu mungkin, kalau dia lahir bunyi suara dia,
Suara dia apa? Menangis satu suara, salah satu contoh suara, jadi wajib disolatkan, wajib disolatkan jenazah ni, berpandukan kepada sebut hadis, berpandukan hadis yang Rasulullah katakan di sini, ya. Inilah hadis dia, ya. Artinya sekiranya anak dilahirkan, meninggal dunia, ketika dilahirkan, kedengaran suara tangisan, kedengaran suara, suara macam mana saya pun tak tahulah ni, adalah tu maksud suara atau tangisan, haruslah disolatkan, dan telah meninggalkan harta pusaka. Maksudnya mungkin ia telah diberikan semasa dia lahir. Mungkinlah mak bapak dia ada sebut ke macam mana lah, begitulah sebab itulah disuruhlah kita melakukan solat ke atas anak yang baru lahir ni, sembahyangkan dia. Okey. Jadi kena ingatlah tu, ya. Okey, seterusnya apa lagi anak-anak perlu tahu? Rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah. Bila sebut rukun, anak-anak kena faham apa tu rukun. Pernah ustazah nyatakan, nyatakan apa? Bila sebut rumah, bila kita nak katakan dia tu rumah, apa ciri-ciri yang ada pada rumah? Rumah tu ada tangga, ada lantai, ada dinding, ada tingkap, ada bumbung. Jadi bila kita nak kata itu rumah, rukun dia ada tangga, dia ada pintu, dia ada tingkap, dia ada bumbung, dia ada lantai. Sekiranya tidak ada, mungkin dia dikatakan itu bukan rumah. Kita katakan dia gua, sebab dia ada pintu saja. Jadi itu rukun, rukun yang kita katakan itu rumah, ciri-ciri itu ada. Jadi sekarang kamu nampak kan rukun yang dikatakan rumah, apa dia? Ada dinding, ada tingkap, ada bumbung, ada tangga, ada lantai. Lantai, dinding, tingkap, bumbung itu adalah rukun rumah. Sekarang kita nak bicara pasal rukun solat jenazah. Bila nak sembahyang, kena tahu dia punya rukun. Apa dia? Kena ada niat nak sembahyang. Lepas tu kena ada apa? Berdiri bagi yang mampu. Apa lagi anak-anak kena tahu? Ni rukunnya kena tahu. 4 kali takbir, termasuk takbiratul ihram. Apa lagi anak-anak kena tahu? Membaca Fatihah. Lepas habis baca Fatihah, anak-anak angkat lagi takbir. Senang sebenarnya solat jenazah ni, ya. Lepas tu apa lagi anak-anak kena tahu? Lepas angkat takbir, anak-anak kena selawat ke atas Nabi. Apa lagi anak-anak kena tahu? Doa. Doa. Mendoakan si mati selepas takbir. Apa lagi lepas takbir? Anak-anak angkat lagi takbir untuk memberi salam. Jadi, anak-anak kena hafalkan lah, ya. Kena hafalkan ni. Baca lagi. Baca lagi. Kasih lancarkan dulu, ya. Kalau tak lancar memang tak ingat lah, ya. Lancarkan dulu, lancarkan dulu, jadi tadi anak-anak dah tahu dah rukun rukun solat jenazah. Kena ingatlah, ya. Senang sangat nak solat jenazah ni. Buatlah, buatlah. Dia berdiri saja tu kan, nampak lepas tu anak-anak kena tahulah pula, ya, dia punya cara dia, macam mana anak-anak nak lakukan, fahamkan betul-betul, dengar betul-betul, tengok macam mana cara anak-anak nak lakukan solat ni. Tengok, mula-mula anak-anak berdiri, berdiri bagi yang mampu. Tidak sah sekiranya solat itu dilaksanakan sambil duduk tanpa keuzuran. Tak ada sebab, tak sah. Sebab syarat dia, cara dia berdiri. Lepas berdiri, yang kedua, anak-anak
Anak-anak takbir. Yang ketiga, niat. Niat. Tengok niat dia, lafaz dia. Tengok lafaz dia. Ni yang kena kasih ingatlah ni. Usalli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat ini 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala. Cuba anak-anak tengok beza mayat laki-laki dengan beza mayat perempuan. Mayyitati. Mayyiti. Kalau lelaki, mayyiti. Mayyiti. Kalau perempuan, mayyitati. Mayyitati. Jadi kadang-kadang bila periksa dia suruh tu tulis kan. Jadi anak kasih ingat ini saja yang berbeza. Kalau lelaki ni, kalau perempuan ini dia ubah jadi niat dia kena dihafalkan lah Kalau lah lupa, kadang-kadang bukan setiap hari kita nak sembahyang jenazah ni kan. Anak-anak boleh ingatkan saja yang dia punya erti dia. Sahaja aku solat ke atas mayat ini. Sahaja aku solat ke atas mayat ini. Sahaja aku solat ke atas mayat ini. 4 kali takbir kerana Allah Ta'ala. Ingatkan saja dia punya BM dia. Ingatkan dia punya BM dia. Lepas tu dah niat, takbir. Lepas tu anak-anak baca Fatihah. Selesai anak-anak baca Fatihah. Selesai anak-anak baca Fatihah, takbir lagi, membaca selawat ke atas Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Senang kan? Kan kita sembahyang hari-hari kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi senang memang sembahyang sunat jenazah tu. Setelah anak-anak belajar dah tahulah kan. Okey, lepas tu apa lagi anak kena buat? Lepas selawat, selawat, lepas tu membaca doa ke atas jenazah. Membaca doa ke atas jenazah. Hal ini berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mengerjakan solat ke atas jenazah, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya. Kalau jenazah lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sama-sama ustazah baca. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau jenazah perempuan pula diubah dhamir dia, ganti nama dia tu Allahumma ghafir laha. Allahumma ghafir laha. Ubah Allah, ni yang ni diubah Ani Allahumma ghafir lahu kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha. Ni diubah Allahumma ghafir laha. Yang ni warhamhu. Ni warhamha. Ni ubah wa'afihi wa'afiha. Ni anhu anha. Jadi yang kena ubah 1, 2, 3, 4. Ubah kalau mayat tu mayat perempuan. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ghafir laha warhamha
wa'afiha wa'fu anha. Jadi kena baca ulang-ulang lah ya. Anak-anak baca ulang-ulang baca balik-balik baca balik-balik, insya-Allah boleh dapat. Seterusnya anak-anak kena tahu apa lagi? Bila dah nak sembahyang, anak-anak tengok gambar rajah ni ya. Apa yang kita kena tahu? Kedudukan. Kedudukan. Jadi sekarang dia punya kunci dia, anak-anak tengok kedudukan imam kat mana. Kalau imam berada di sini, tengok ni cara solat jenazah perempuan, tengok kedudukan imam. Jadi nak tukarkan tadi itulah, ini Allahumma ghafir laha ke Allahumma ghafir laha, ganti nama tu tadi kan, dia punya doa tu kan, muka surat 66 tu tadi. Jadi kat sinilah kalau bila dia mayat, bila anak-anak tengok sini imam, bermakna ini jenazah perempuan. Tengok kalau kedudukan imam macam arah-arah atas kepala sini kan, tengok jadi ini menunjukkan ini mayat lelaki. Tengok ya, cara solat ramai jenazah perempuan. Tengok kedudukan imam, tengok garisan yang putus ni ya, kedudukan dia tu ya. Kedudukan dia, dia atur mayat begitu, kedudukan dia. Jadi tahulah tu ya, kedudukan ini menunjukkan mayat tu perempuan. Tengok macam mana susunatul kalau ramai ya. Jenazah tu ada jenazah lelaki, ada jenazah perempuan, ada jenazah kanak-kanak. Tengok kedudukan dia tu ya. Tengok dia susun ya. Anak-anak tengok. Tengok dia susun macam mana Tengok garisan putus tu ya. Anak-anak perhatikanlah, perhatikan. Senang ni nak dapat ni, perhatikan Tengok pula sini kedudukan jenazah lelaki. Tengok kalau 2 orang macam mana kedudukan disusun mayat tu. Tengok sini ada lelaki ada perempuan, tengok dia susun mayat tu macam mana ya. Jadi kena ingatkanlah gambar rajah ni ya. Masya-Allah jadi insya-Allah lah jika nak bersungguh-sungguh ya, kena bersungguh-sungguh lah ya. Ilmu tu senang dapat sebenarnya jika bersungguh-sungguh. Kena ikhlas lah ya. Kalau ikhlas dia dapat. Satu lagi belajar wajib. Sebab ini nak guna. Bila nak guna? Bila tok nek kita meninggal, mak ayah kita meninggal, adik-beradik kita meninggal, mungkin anak kita meninggal awal daripada kita. Jadi kita kena tahulah macam mana cara nak melakukan solat jenazah. Ini kali ni kita bicarakan pasal solat jenazah. Jadi kena bacalah balik ya. Kena bacakan balik, kasih lancar. Kasih ingat akan pelajaran. InsyaAllah Allah sayang dengan orang yang bersungguh-sungguh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak habis lagi pelajaran kita. Ustazah rasa mungkin Sabtu atau Ahad kita akan buat Google Meet lah untuk selesaikan. Ada lagi cara mengkebumikan mayat. Selesai. InsyaAllah nanti Ustazah hebahkan. Rasa kena buat. Jadi murid-murid kena bersedia lah. InsyaAllah. Ustazah maklum.